Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Suratul Ali Imran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'ala fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi. Rawahu Tirmizi wa Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Muslimin, khususan ahli jawatan kuasa masjid, tidak lupakan keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya mendapat rahmat dan hidayah Allah. Juga kita doakan agar kita semua selamat dan mendapat jaminan keselamatan dan keamanan, bukan sekadar di dunia, malah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan malam ini seperti biasa. Sama-sama kita hadir dengan membetulkan niat. Kenapa hadir? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan akan dilihat apa niat yang ada di dalam hati masing-masing. Kenapa datang ke masjid? Kebetulan SOP daripada 40 bertambah 120. Senarai saya pun ada, nama saya pun ada, maka saya datang. Ini belum cukup. Kenapa datang? Kebetulan SOP 40 naik 120. Nama saya tersenarai, saya datang kerana Allah. Setelah kita betulkan niat, bila ingat Allah, ucapkan Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ambil masa 1, 2, 3 minit, selalulah kita luangkan masa hanya kita dengan Allah. Termasuk malam ini, Alhamdulillah syukur. Kenapa kita bersyukur? Syukur kerana sampai saat ini Allah terus panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, tetapi yang lebih bermakna, umur panjang dalam keadaan kita sedang menikmati anugerah Islam, anugerah iman. Islam dan iman yang lebih bernilai daripada rumah, harta benda, tanah kebun, wang ringgit yang kita miliki. Jaga baik-baik. Di saat umur kita yang tinggal baki ni, lebih-lebih kita mesti rasa takut. Jangan ditanggalkan nikmat Islam dan iman ini. Bagaimanakah kita ingin membuktikan syukur kita kepada Allah tentang nikmat Islam dan iman ini? Berusahalah kita menjadi manusia yang patuh semua perintah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendengar pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memilih kitab
40 hadis qudsi berkenaan ibadah. Tulisan Syekh Dr. Aith bin Abdullah Al-Qarni. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada hadis yang ketiga. Bertajuk larangan menggambar makhluk bernyawa dan ancaman bagi orang yang menggambarnya. Malam ini kita akan tengok kalau sempat perbahasan tentang gambar. Dan saya juga bawa perbahasan fatwa-fatwa dalam negara kita. Kalau tak sempat, anggap saja kuliah malam ini siri pertama. Pertemuan yang akan datang, siri kedua. Kita tak mengejar khelayan. Kita tak kejar muka surat. Kita kejar kefahaman. Baik, malam ni tuan-tuan dengar baik-baik. Sama-sama kita beramal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Qala Allah azza wa jalla Wa man azlamu mimman zahaba yahluku kahalki falyahluku zarratan aw liyahluku habbatan aw sya'iratan. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa man azlamu mimman zahaba yahluku ka halqi. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat yang ini menggambar apa-apa yang menyerupai ciptaan aku? Falyahluku zarratan aw liyahluku habbatan aw sya'iratan. Yakni jika mereka mampu, hendaklah mereka menciptakan zarratan, zarah. Aw liyahluku habbatan, atau biji. Aw sya'iratan, atau sebutir gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, termasuk jamaah yang hadir dalam online, video, Facebook. Malam ini kita mendengar satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis qudsi. Hadis qudsi ini kita dah sebut. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut tentang apa? Allah menempelak tentang orang yang membuat gambar. Maka di awal hadis ini Allah SWT menyebut siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar. Atau apa-apa menyerupai ciptaan aku. Allah tempelak. Kalau pandai sangat, suruh orang yang melukis gambar atau yang sama ertinya itu, falyahluku zarratan, suruh dia cipta satu zarah. Satu zarah ni besar mana tuan-tuan? Tak boleh tengok dengan biji mata. Zarah kecil. Ataupun dalam teks terjemahan hadis ni, cuba dia buat satu benda macam biji sawi. Pernah tengok biji sawi? Dulu saya teringat masa saya budak-budak, mak saudara saya masak kari, dia tabur biji sawi. Betul tuan-tuan? Orang lama dia tahulah. Gulai kari dia ada biji sawi. Lah ni tak ada lah. Kalau susah sangat biji sawi ni, suruh dia buat habbatan, satu biji. Biji betik ke, besar sikit. Biji tembikai ke, suruh dia buat satu. Atau susah sangat, au sya'iratan, atau suruh dia buat sebiji gandum. Pernah tengok gandum? Ini satu tempelak Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melukis atau buat gambar. Jadi ini satu matan hadis belum cukup, tuan-tuan boleh balik rumah. Kena tengok syarah.
Apa makna hadis yang telah ditempelak Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang dikatakan buat gambar ini? Baik, penjelasan. Menurut Asy-Syaikh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, penulis kitab ini, hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang haramnya menggambar atau membuat bentuk daripada objek yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernyawa. Jadi awal kalam, perenggan yang pertama, kata penulis kitab ini, hadis yang kita baca ini tentang apa? Tentang penjelasan kepada kita, siapa yang lukis gambar atau buat bentuk objek serupa macam makhluk Allah yang bernyawa. Makhluk Allah yang bernyawa siapa? Manusia dengan binatang. Dia lukis manusia, dia lukis binatang. Atau dia buat patung manusia, dia buat patung binatang. Hukum awal daripada hadis ini, mamnu', haram. Ini bukan harus, ini bukan sunat, ini bukan makruh, haram. Haram tu maksudnya apa? Kamu buat, kamu berdosa. Ini tak ada toleransi ya. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam hadis marfu' Nabi SAW bersabda, mafhumnya, setiap tukang gambar berada di neraka. Diciptakan untuknya, yakni dari setiap gambar yang dia buat sebuah nyawa. Lalu dia diseksa di neraka jahanam disebabkannya. Ibnu Abbas berkata, jika tidak ada jalan lain kecuali kamu harus menggambar, maka gambarlah pepohonan atau sesuatu yang tidak bernyawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu lagi rekod yang dikaitkan dengan hadis haramnya melukis gambar makhluk hidup atau membina patung hidup ini, daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW menyebut, orang yang lukis gambar manusia, binatang atau buat patung ni, dia diseksa di neraka jahanam. Kena terimalah kenyataan. Kita biasa tengok ada orang dia ambil upah lukis gambar orang. Apa nak buat tuan-tuan? Tak usah, ini punca rezeki dia. Kita baca hadis malam ni, terima kenyataan. Biasa tengok kan, kita bos keping gambar, minggu depan siap. Gambar kita tu dia lukis sebiji, dengan biji mata kita yang bersinar pun dia boleh lukis sebiji. Kemudian kita dalam frame kita gantung. Kan kita tengok apa hukum gantung gambar. Jadi kita jangan main-main bila hadis ni kata haram, haram. Kalau buat juga, fi jahannam. Pilih. Nak buat benda ni masa hidup. Udah mati tak guna. Ada orang dia buat tanpa ilmu. Moga-moga Allah ampunkan dia. Sebab itu jangan tinggal majlis ilmu. Baik. Perenggan yang berikutnya. Sebelum itu kata Ibnu Abbas, kalau nak gambar juga boleh. Tapi bukan manusia. Bukan binatang. Pokok-pokok, perhiasan, boleh. Lukis, bubuh dalam frame, buat perhiasan. Itu pun dibahaskan oleh ulama sampai hari ini. Boleh? Kita bagi orang 200-300, saya mahu pemandangan tepi pantai waktu senja. Dilukis, saya bayar. Ini pendahuluan 200. Buat. Seminggu dia buat. Siap gambar pemandangan tepi pantai waktu senja. Betul-betul matahari jatuh. Tuan-tuan pernah tengok matahari jatuh dalam laut? Salah satu pemandangan yang tuan-tuan boleh tengok. Matahari jatuh dalam laut. Seolah-olah begitulah. Pergi Pulau Pinang, di balik pulau. Boleh tengok pemandangan view. Waktu senja matahari masuk dalam laut macam tu. Ada. Kalau pemandangan itu, sama ada gambar, lukisan atau tangkap, bubuh dalam frame. Kata Ibnu Abbas, itu tidak ada masalah. Termasuk pandangan ini dikongsi oleh para ulama pada hari ini. Baik, Asy-Syaikh Dr. Abdul Qarni dia bagi satu nama. Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid.
Seorang ulama yang boleh yang membahaskan tentang hadis ini menerangkan. Hadis ini yang kita baca tadi merupakan dalil keharaman menggambar sesuatu yang bernyawa. Sama ada manusia maupun haiwan yang memiliki bayangan ataupun tidak. Adapun gambar yang dimaksudkan di sini bersifat umum, sama ada berupa cetakan dengan tangan biasa, relief, ukiran pahatan maupun patung yang dibuat dengan cetakan, semuanya haram. Jadi tuan-tuan, 3 ayat yang pertama tadi, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, melukis gambar yang bernyawa sama ada manusia, haiwan, dia ada bayangan ataupun tidak. Ini maknanya apa? Kalau lukis atas kertas, tak ada bayang. Tapi kalau ukir, dia ada bayang. Sama lah patung lah tu. Haram. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Saleh, gambar cetak, tangan, ukiran pahat, ini semua haram. Tapi kita akan lihat pandangan panduan yang lebih terbuka sikit. Ada. Perenggan yang berikutnya. Seorang Muslim yang baik adalah orang yang taat kepada ketentuan nas syariat. Dia tidak akan membantah dengan mengatakan, bukankah saya tidak menyembah atau bersujud kepada gambar-gambar tersebut? Kata Syekh Dr. Aid, kita kena jadi Muslim yang baik. Muslim yang baik ini apa? Wa sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikut saja. Jangan banyak berdolak dalih. Tambah-tambah orang awam macam saya. Kalau perbahasan ilmu ini sudah sampai peringkat makam para ulama, para mufti, wa sami'na wa ata'na. Keputusan SOP menjarakkan solat. Ada orang pertikaikan. Hantam betul-betul fatwa. Ada satu selebriti. Orang sebut dengan saya tak ada rasa nikmat nak semayang dengan penjarakan yang ada. Mufti-mufti ni semua dia hentam cukup-cukupnya. Kita orang awam buat cara orang awam. Jangan berlagak buat fatwa. Termasuk di sini, ini bukan tempat berfatwa. Ini bukan tempat istimbat. Almarhum Pak Mentuana, Syekh Fadil, almarhum Ustaz Umar Rifai Batubara, ahli majlis fatwa negeri Perak. Satu malam dia panggil saya. Balik kuliah, duduk depan dia. Dia kata, anda mengajar? Ya, anda mengajar. Anda bagi pesan ke anda. Ini pesanan Pak Mentua saya. Anda mengajar anda. Jangan keluar hukum di sini. Bahaya. Tu amaran tu. Dia bercakap bukan atas tiket menantu mentua. Dia bercakap atas kapasiti ilmu dia. Menantu ke, tak menantu ke. Dia bagi ingat. Sama lah. Kita orang awam. Dengar perbahasan. Terima. Jadi Muslim yang baik. Tambah-tambah orang bawa nas, dalil dan sebagainya. Jangan sampai satu orang yang diberi contoh. Saya simpan gambarnya bukan nak sembah dan sujud dengan dia. Jangan. Hari ini apa yang berlaku kepada mendiang tokoh bola sepak Diego Maradona? Apa jadi pada dia? Tak ustaz, dia orang bukan Islam. Tak, kita bagi contoh. Punya taksub orang pada Diego Maradona. Sampai tahap hari ini sudah ada penyembahan gambar Diego Maradona. Tak boleh terima. Dan mereka melihat Diego Maradona ni sangat ajaib. Masa dia jaringkan gol menggunakan tangan, berita kata apa? The hand of God. Dia masukkan bola sampai dia menang Piala Dunia dengan tangan tu. The hand of God. Bila orang interview Maradona masa dia hidup, ya betul, saya cuba tanduk. Tapi yang selebih itu tangan Tuhan dia. Dan tangan dia. Hari ini pengikut dia berapa generasi tuan-tuan. Menyembah gambar dia dan katanya ada agama Maradona. Mau jadi macam tu. Jadi kita jangan buat pasal. Baik, perenggan yang berikutnya. Kata Syekh Dr. Ain Abdul Qarni.
Seandainya orang yang berakal mahu sedikit berfikir dan merenungkan satu sahaja daripada bahaya beredarnya gambar-gambar tersebut sekarang ini, insya-Allah dia akan mengetahui hikmah pengharaman gambar-gambar tersebut di dalam Islam. Seharusnya seorang Muslim tidak menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumahnya, kerana di antara akibatnya ialah malaikat enggan untuk masuk ke dalam rumahnya. Oh, ini lagi menarik. Ini lagi menarik. Kata Syekh Tun Abdul Qarni, kita orang Islam ni, semua yang dilarang oleh agama ni, untung dunia, untung akhirat. Lambat laun kita nampak. Kata Syekh Tun Abdul Qarni, cuba tengok hari ni, renung elok-elok. Sekarang ni orang banyak tangkap gambar, bubuh merata-rata. Apa sudah jadi? Orang boleh ambil gambar tuan-tuan, dia buat superimpose. Keluar gambar-gambar kita tengah duduk dengan orang yang tak pernah kita duduk. Sebiji-sebiji. Hari ini kepakaran tu ada. Sebab itu kalau berlakulah pertuduhan dalam mahkamah yang melibatkan gambar, gambar-gambar tu akan dihantar di satu tempat yang ada autoriti menilai ini gambar original ke atau gambar superimpose. Nak jadi bahan bukti dalam mahkamah. Tunggulah sebulan 2 bulan. Apa benda yang dia buat, apa alat yang dia guna, dia akan cuba tengok ini gambar ori atau gambar superimpose. Sampai tahap tu lah. Macam-macam orang fitnah menggunakan gambar. Sampai hari ini ada satu aplikasi dalam telefon tuan-tuan. Dia ambil gambar perempuan tu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Aplikasi ini boleh menelanjangkan perempuan tu. Hari ini punya fitnah, jangan main-main. Saya pesan pada anak-anak saya, jangan mudah sangat download gambar dalam Facebook, Instagram, TikTok. Orang boleh exploit. Tambah-tambah hari ini anak-anak muda kita, awal-awal dah dedah semua identiti gambar. Semua. Dia tak tahu masa depan besok dia ni nak jadi apa. Satu hari besok dia jadi orang yang berkedudukan. Orang keluar gambar lama je kali. Fikir sikit. Saya pesan pada anak-anak saya yang mengaji bahagian pengajian Islam, hang lagi kena jaga. Zaman muda ni seronok ni, semua ikut orang. Orang pakai seluar ketat. Satu hari esok dia jadi ustaz. Orang keluar balik gambar, hang tengok zaman hang muda tu macam mana. Fikir sikit. Jangan mudah download gambar-gambar. Saya insya-Allah lah takkan jumpa gambar family saya dalam Facebook saya. Takkan jumpa. Duduk berjalan dengan bini, duduk. Tak. Saya takut dengan benda-benda. Musuh ni tuan-tuan. Tambah-tambah kalau orang biasa-biasa tak apalah. Kalau dia nak fitnah orang yang berkedudukan baik-baik ini, mudah saja. Ini yang dimaknai fikir elok-elok. Ada sebab Islam bagi larangan itu. Muslimin. Dan perenggan yang terakhir di hujung ayat itu dia kata apa? Orang Muslim kena ingat. Kalau ada gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung dalam rumah, jangan mimpilah malaikat masuk dalam rumah itu. Apa makna dia? Kita tengok ada 2 hadis yang menyamai makna ini. Kita mulai dulu dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tak ada dalam kitab tuan-tuan. Saya buat reference. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada nombor 262. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Rawahu An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikah, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya satu ada apa? Suratun, gambar. Kalbun, anjing. Wala junubun,
dan orang-orang yang berjunub. Jadi di sini para ulama bahas, dia bagi 3, boleh jadi 4. Gambar suratun, bagi 2. Gambar dengan patung. 1, 2. Kalbun, ada anjing dalam rumah. Sebab tu dulu kecoh masyarakat Melayu ni. Betul lah. Kalau kita mengaji atas sikit, kita akan melihat pelbagai pandangan ulama tentang anjing. Perbahasan terlalu luas. Tapi kalau peringkat awam mengaji di masjid ni, dan majoriti orang Melayu di Malaysia ni memegang mazhab Syafi'i yang mengaji sejak dulu, anjing tu najis mughallazah, cukuplah nak meneruskan bahtera kehidupan ni. Mengaji tak mana, tapi duk suka membaca, akhirnya duk hujah. Ada pandangan ulama boleh pegang anjing. Itu 2-3 tahun yang lalu datang program I want touch a dog. Semua anak Melayu kita buat program, saya ingin sentuh anjing, perlu anjing comel. Saya tak mau sebut satu tempat di Perak ni, saya mengajak bulanan di situ. Jemaah mengadu, ustaz, di rumah satu orang ni, anjing ni ustaz, bukan takat belah, boleh berkeliaran macam kucing dalam rumah. Memanglah dia jaga anjing tu dengan makanan mahal. Sambil-sambil tengok TV tu, anjing boleh duduk atas ribah. Bukan seekor ustaz. Saya kata macam mana family? Satu family macam tu. Saya tanya jemaah buat apa? Kami ustaz dengan pihak berkuasa dah bagi nasihat. Dia tak pakai. Sebab ni dia pegang pandangan dia, ya Tuhan. Fikir elok-elok lah, mengaji tak kat mana. Tak ada itu yang ulama kata boleh belanjing memburu. Baca sampai habis lah. Bukan dengar sekerat terus belanjing dalam rumah. Kau ada kebun satu dalam hutan 10 kilometer. Tak ada siapa nak jaga. Ini pun ulama buka bahas. Boleh letak anjing seekor dalam tu. Sebab kita takkan duduk 10 km dalam hutan. Atau memburu binatang. Dia masuk hutan, pum, tembak burung. Siapa tolong dia cari burung jatuh? Anjing buruan dia. Itu pun ulama bahas, dibenarkan. Bukan kamu duduk dalam rumah, makan tidur dengan kamu. Jadi malam ni asas kita, ada anjing dalam rumah. Malaikat tak masuk rumah. Dan satu lagi, junubun. Junubun ni apa? Orang berjunub. Sebab itu kita mengaji tak boleh habis malam ni. Adakah semua orang berjunub? Tambah-tambah orang berkelamin, terus malaikat tak masuk? Junub ini, dia perkataan janabah. Janabah ni bermaksud jauh. Jadi dia dimaksudkan berjunub di sini. Golongan berjunub dalam hadis yang disebut ni bukan difahami secara mutlak. Hang junub aja, malaikat tak masuk rumah. Dah. Itu sebab kena mengaji tu. Kalau orang tak mengaji, dia ambil hadis ni, dah junub hari ni. Tengah junub, malaikat tak masuk rumah. Dia bukan pakai macam tu je. Macam ada satu hadis menyebut mafhumnya. Tunjukkan mana rumah orang yang tidak datang mendirikan solat berjemaah. Biar aku bakar rumah dia. Adakah hadis ini suruh bakar rumah orang? Tidak. Hadis itu menggambarkan marahnya Nabi dengan orang yang datang sembahyang jemaah. Jadi dalam junub erti kata apa ni? Yang malaikat tak datang ke rumah. Baik, tengok pandangan para ulama. Dia bukan faham secara mutlak. Hang junub aja, malaikat tak main rumah. La, bukan begitu. Dia merujuk kepada siapa? Orang yang berjunub, tapi dia ambil sambil lewat, enteng, daripada malam semalam, sampai waktu zuhur pun tak mau sembahyang. Ini orang ni. Dia secara terus menerus berjunub sampai waktu solat, tinggal waktu solat. Inilah orang yang dikatakan di rumah dia malaikat tak masuk. Sebab ada tak merujuk kepada orang yang berjunub bersama dia selepas bersama dengan isteri dia tidur, besok pagi subuh baru dia mandi, itu tak termasuk. Sebab ini sama dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'a. Rawahu Abu Dawud. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan berjunub tanpa menyentuh air. Maknanya Nabi macam kita bersama dengan isteri tidur terus. Tapi adakah begitu seterusnya? Tak. Nabi selalunya membersihkan diri dia baru tidur. Tapi ada masa Nabi terus tidur? Tidak. Membebaskan diri daripada junub dia. Jadi adakah Nabi yang malaikat tak mayat rumah dia? Itu kena pengaji betul ya. Bukan pukul rata semua orang berjunub. Malaikat tak masuk. Dan di sini para ulama menegaskan, adakah semua malaikat tak masuk? Malaikat mana yang tak masuk rumah? Kalau ada gambar, ada patung, ada anjing, dan termasuk orang yang berjunub, berjela-jela sampai petang. Malaikat mana yang tak masuk? Di sini ya, kata Imam An-Nawawi, menurut para ulama, ya, yang dikatakan malaikat yang tidak masuk itu adalah malaikat pembawa rahmah sahaja. Malaikat yang lain masuk. Siapa yang masuk? Pertama, malaikat yang dikatakan Az-Zahrah, malaikat pencatat segala amalan, yang itu masuk. Satu lagi, malaikat mana yang masuk? Malaikat penyabut nyawa. Itu masuk. Tapi kita takkan dapat datangnya malaikat rahmah dalam rumah. Kenapa? Sebab ada gambar orang, ada anjing, ada patung yang diletakkan dalam rumah. Tuan-tuan yang hormat sekalian, kalau malaikat rahmah tak datang ke rumah, dia hilang dua perkara. Pertama, dia tidak akan dapat doa memohon keberkatan daripada malaikat rahmah. Kedua, dia tidak akan dapat keampunan, doa keampunan. Rupanya malaikat rahmah ni, dia masuk rumah kita. Dia doa keberkatan dan keampunan kita. Dia tidak akan melakukan solat dalam rumah. Malaikat rahmah ni dikatakan dia dirikan solat dalam rumah. Dia tidak akan melindungi rumah itu daripada gangguan syaitan. Boleh lihat dalam sejarah Syarah An-Nawawi ala Muslim. Rupanya malaikat rahmah ni, dia menjaga rumah dengan izin Allah daripada gangguan syaitan. Jadi tuan-tuan, fikir sikit lah. Gambar-gambar yang ada di rumah. Malaikat tak masuk. Malaikat catatan kiri kanan masuk. Malaikat maut masuk. Kenapa malaikat rahmat tak boleh masuk? Sebab dia telah terhalang akibat ada gambar makhluk yang bernyawa dalam rumah. Itu kata Imam An-Nawawi. Ya, kata Imam An-Nawawi, meletakkan gambar, ya, perbuatan meletakkan gambar dalam rumah ini merupakan maksiat yang amat keji. Seolah-olah menyerupai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, rupanya patutlah berat. Dia seolah-olah ingin menyamai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muka surat 16. Ini baru betul hadis. Tapi dalam hadis ini dia tak ada junubun. Itu beza. An-Nasa'i dalam riwayat Bukhari, Muslim begini pula hadis dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun tamasil. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Baik, perenggan yang berikutnya. Kata Syekh Dr. Abdullah Qarni, pada sebahagian rumah kaum muslimin hari ini, kita dapat menyaksikan patung-patung dan gambar-gambar, bahkan sebahagiannya merupakan patung atau gambar sembahan orang-orang kafir.
Mereka berhujah bahawa barang-barang tersebut merupakan koleksi barang antik atau hiasan. Kata Syekh Al-Qarni, hari ini kalau pergi rumah orang Muslim, gambar-gambar patung-patung ni sebahagiannya ada. Kalau patung tak ada pun gambar ada. Gambar apa? Gambar convocation, gambar perkahwinan, gambar dapat anugerah, masuk istana dapat datuk ke apa segala macam, gantung. Saya minta maaf lah. Qulil haq walau kana murrah. Katakan yang hak walaupun pahit. Susah nak duduk sini cakap. Menung saya minggu sudah, saya dah termenung dah tengok tajuk ni. Seminggu tuan saya dah tengok dah tajuk yang akan saya baca. Saya bincang dengan isteri saya, abang kena cakap. Kena. Gambar penuh ustaz boleh, gambar separuh kita akan tengok fatwa lepas ni. Kita habis dulu syarah kitab ni. Baru kita tengok beberapa fatwa dalam negeri, dalam negara kita. Pergan yang berikutnya. Dan satu lagi saya nak sentuh kat sini. Ada orang dia pergi luar negara, pergi Indonesia, pergi mana-mana. Paraguay ke apa, dia beli patung macam orang asli sana pakai, topeng-topeng dia gantung kat rumah. Ini saya baru lepas pergi Papua New Guinea ni, saya ambil patung ni. Jahanam. Duk topeng-topeng. Biasa kita pergi tengok rumah orang. Ada satu orang cerita dengan saya, dia pergi rumah orang kaya, tuan-tuan. Rumah orang kaya. Orang berkedudukan. Saya tak sebut siapa orang. Tapi dengan saya dia sebut. Pergi rumah dia, mula-mula nak masuk pintu tu, gambar satu budak tengah terkencing. Air pancut. Gambar budak, perhiasan, depan pintu masuk rumah. Kita biasa tengok air pancut keluar. Ini gambar budak telanjang tengah terkencing. Saya kata, apa tindakan? Saya dah sebut dengan dia. Buanglah. Udahlah, hodoh gambar budak telanjang terkencing. Patung pula tu. Orang Melayu. Kata orang tua-tua, kalau bunyi cicak tu betul ya? Betul, ada nas tak benda tu? Saya dulu masa kecil-kecil duk kena syarahnya orang tua, cicak bunyi. Tu cicak dah bunyi. Betul ya dia kata. Itu pun tak ada dalil tuan-tuan. Jangan duk syarah je benda tu. Baik. Keharaman patung tentunya lebih keras daripada yang lainnya. Daripada gambar, patung lagi teruk. Dan haramnya gambar yang digantung di dinding dan lainnya lebih kuat berbanding yang tidak digantung. Kata Syekh Dr. Aid ni, gambar tak gantung, simpan pun tak boleh sebenarnya. Tapi kita tengok nanti pandangan para ulama kontemporari. Kalau simpan dalam album macam mana? Kalau simpan dalam laptop macam mana? Tapi malam ni kita kena faham. Gantung seketui dekat dinding rumah. Tak dibenarkan. Dah ustaz, ini kenang-kenangan. Sekejap kita tengok. Kenangan apa yang kita nak pegang. Berapa banyak gambar yang menyebabkan pengkultusan. Kultus ni macam Maradona tadi. Gambar yang akhirnya macam orang takjub dengan dia. Ada tengok cerita P. Ramlee? Tiga Abdul. Tiga Abdul ke tiga apa? Yang dia perkenalkan satu-satu siapa. Kan? Itu contoh tu. Pengkultusan. Dia datuk dia sampai gantung gambar satu-satu. Berapa banyak gambar yang memuka luka sejarah yang menyedihkan. Gambar ni bukan sekadar kenangan. Kadang-kadang ada orang tengok luka. Pasal gambar ni dia teringat kenangan yang tak seronok. Itu tak ada manfaatnya gambar sebahagian. Jangan ingat semua gambar boleh menggembirakan. Ada orang dia tengok gambar, kembali balik kenangan lama yang sangat sedih. Dan dia mula masa marah dan sebagainya. Berapa banyak gambar yang kemudiannya berakibat kepada sikap saling menyombong diri. Simpan gambar ni orang duk puji. Sum'ah. Suka apa orang. Sum'ah ni apa? Dia menunggu apa orang cakap pasal dia. Ini yang Nabi larang ni. Sifat sombong, ujub, sum'ah. Bila buat sesuatu suka, apa orang cakap pasal dia.
Bubuh gambar banyak-banyak. Wah, anak encik berapa orang semua? Tengok gambar. Memang ada orang dia bangga dengan anak ramai. Ada 10. Ini contohlah tuan-tuan. Kalau tuan ada anak 10 jangan terasa apa. Ini tak ada kena, saya pun tak kenal tuan-tuan kan. Saya anak 8. Bukan nak bangga lah. Biar kenal kat saya lah. Okay, anak tuan-tuan 8. Mana sekarang? Tengoklah gambar graduan dia. Jangan tanya saya. Oh ini UiTM, ini mana? Ini tak tahu. Ini mana ada ke universiti kat Malaysia? Ini luar negara. Dia mari ya. Dia mari. Ni dia katakan berapa banyak gambar mendatangkan sombong. Lepas dia perkenalkan anak dia tanya anak orang, anak hang kat mana? Anak saya ni ialah taklah mengaji hebat. Itulah saya, anak saya memang cerdik semua. Tengok. Tu. Tuan-tuan yang terus sekalian, patuh SOP. Tu lah. Saya tengok Ustaz Salahuddin dia dah post dalam Facebook dah. Peringatan untuk semua penceramah. Saya tengok tu. Dia bukan tembak kat saya dah, tapi dia seronok-seronok. Tapi itulah realiti. Semua penceramah agama terikat dengan SOP. Jadi kita ni orang bagi peluang sikit macam ni, kita jagalah. Ya, kita jaga. Sebab itu kita kata jangan kejap muka surat. Sesi kedua kita bentang perbahasan. Apa hukum tangkap gambar tepi kubur? Hari ni gambar-gambar perkahwinan kan. Apa hukum tangkap gambar orang insiden? Semua kita bincang. Sebab itu slot malam ni kita berhenti di muka surat 16. Kita berhenti di perenggan yang ketiga. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi. Sebenarnya kuliah saya bukan malam ni kan. Pasal apa saya datang malam ni? Sebab bulan ni tak ada tarikh 29. Saya punya level ni pengkuliah 29. Bulan Februari tak ada 29. Ustaz Salahuddin kata, nak buat macam mana? Kalendar tak ada. 29 takkan nak paksa ada juga. So saya mari malam ni. Bulan depan ada 29. Nasib baik ada. Kita jumpa 29 hari bulan. Kalau panjang umur. Kalau tuan-tuan dengar saya tak ada besok, doakan sajalah keampunan untuk saya. Syukran jazilan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu. Innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.